Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya ialah Siti Syamah binti Muhammad Nasir dan saya mewakili ahli kumpulan saya bagi membentangkan tajuk dalam kos bimbingan dan kaunseling, iaitu kemahiran asas dalam bimbingan dan kaunseling. Okey, pertama sekali saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama Hafiz Syazwan bin Nasib, yang kedua Muhammad Najmi bin Abdul Rahman, yang ketiga saya sendiri Siti Syamah binti Muhammad Nasir, yang keempat Siti Nur Farah Syazwani binti Abdul Kadir, yang kelima Nur Liana Tasnim binti Bahrul, yang keenam Bentista Bijau Anak Latang, dan yang ketujuh Nurul Aimuni binti Mat Ismail. Saya akan menyerahkan pembentangan kali ini kepada Nur Liana Tasnim bagi menerangkan pengenalan kemahiran asas kaunseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulakan dengan pengenalan berkenaan dengan kemahiran asas untuk menjalankan kaunseling. Mengikut brochure pada tahun 1974, bimbingan dan kaunseling merupakan satu proses yang sistematik digunakan untuk membantu seseorang individu untuk lebih memahami diri serta bertindak balas terhadap persekitaran yang dihadapi. Oleh itu, proses ini dijalankan dan dipandu oleh seorang kaunselor yang profesional, di mana kaunselor tersebut menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam kaunseling untuk meraih kepercayaan klien dalam membantu mereka menjalani sesi kaunseling. Kemahiran-kemahiran ini digunakan semasa proses kaunseling dijalankan bersama klien mengikut kesesuaian masa dan tempat. Seorang kaunselor haruslah mempunyai kemahiran-kemahiran asas untuk menjalankan kaunseling, seperti kemahiran membina hubungan, kemahiran bercakap, kemahiran mendengar, kemahiran penstrukturan, kemahiran menyoal, kemahiran membuat refleksi dan beberapa kemahiran lain untuk menjalankan proses kaunseling. Oleh itu, sesi kaunseling akan berlangsung dengan baik sekiranya kaunselor menguasai kemahiran-kemahiran asas serta akan meningkatkan keselesaan klien untuk berhubung dengan klien dalam menjalankan sesi kaunseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aimuni binti Mat Ismail, AB 160051, akan membentangkan mengenai bahagian abstrak bagi laporan kemahiran asas kaunseling. Kemahiran asas kaunseling merupakan perkara yang penting yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh seorang kaunselor atau seorang guru bimbingan dan kaunseling. Kemahiran asas kaunseling dapat membantu kaunselor atau guru bimbingan dan kaunseling dalam menghadapi dan menangani masalah klien atau pelajar, sama ada daripada segi emosi atau psikologi. Laporan ini akan menjelaskan dan membincangkan mengenai kemahiran-kemahiran asas kaunseling yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh seorang kaunselor atau guru bimbingan dan kaunseling dalam menghadapi dan menangani masalah klien atau pelajar yang mengalami ketidakseimbangan daripada segi emosi atau psikologi. Kemahiran asas kaunseling yang utama adalah kemahiran membina hubungan. Dalam permulaan suatu sesi kaunseling, kaunselor harus cekap dalam membina hubungan dengan klien bagi mendapatkan kepercayaan klien dan membuatkan mereka berasa selesa untuk bercakap. Kemahiran-kemahiran asas yang lain juga turut dijelaskan dan dibincangkan dalam laporan ini. Sekian sahaja daripada saya mengenai bahagian abstrak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Farah Syazwani binti Abdul Kadir. Nabometrik DB180122. Saya akan menerangkan berkaitan dengan beberapa kemahiran asas kaunseling. Pertama sekali ialah kemahiran mendengar. Apa yang kita boleh lihat di sini? Rogers 1952 mengeluarkan kenyataan bahawa tanpa perhatian, mendengar sahaja tidak akan membawa kefahaman. Maka komunikasi tidak akan wujud. Apa yang kita dapat tahu,
kemahiran mendengar ni dia bukan sekadar untuk mendengar, tetapi dia mempunyai cara-caranya untuk kita mendengar sambil memahami apa sahaja yang kita dengar. Kemahiran mendengar merupakan kemahiran paling asas dan penting yang perlu dipraktikkan oleh kaunselor dalam sesi kaunseling. Ini kerana kemahiran ini yang sering digunakan oleh kaunselor terutamanya dalam peringkat awal sesi kaunseling. Kaunselor perlu meluangkan masanya untuk mendengar apa yang diceritakan oleh klien daripada menyampuk percakapan klien. Tujuannya untuk memahami apa yang diceritakan oleh klien. Kaunselor perlu memberikan perhatian sepenuhnya dan memahami segala yang diceritakan oleh klien tersebut. Selain itu, gerak-gerik klien ketika bercakap juga perlu dilihat oleh kaunselor. Gerak-gerik klien menggambarkan perasaan klien yang sebenar. Ini kerana segala tingkah laku yang ditunjukkan oleh klien juga memainkan peranan penting dalam menyampaikan maksud segala yang diceritakan oleh klien. Kemahiran mendengar menjadi kemahiran asas paling penting dalam proses kaunseling kerana pemahaman yang tepat hanya akan diperolehi dengan adanya pendengaran yang baik. Dalam konteks kaunseling, terdapat beberapa perkara didengar iaitu isi kandungan yang diceritakan, perasaan yang dilahirkan, gerak-geri tanpa lisan dan juga mendengar perasaan yang dinyatakan. Proses mendengar melibatkan seluruh deria yang terdapat pada diri kaunselor, seperti telinga untuk mendengar, mata untuk memerhati dan lain-lain lagi. Seterusnya, apabila kita memberikan sepenuh perhatian kepada klien tanpa berbelah bahagi, ini bermaksud kita telah bersedia untuk mendengar. Terdapat beberapa panduan dalam meningkatkan kemahiran seperti yang dinyatakan. Pertama, kaunselor mestilah memahami tujuan klien berjumpa dengan kita. Yang kedua, untuk memperolehi maklumat yang terperinci, kaunselor perlu memberi perhatian yang lebih bukan sahaja kepada perkataan akan tetapi juga kepada nada dan cara yang diperkatakan. Ketiga, kaunselor perlulah mengelakkan diri daripada membuat penilaian kepada klien terlebih awal. Keempat, kaunselor harus lebih tahan berhadapan dengan gangguan-gangguan sama ada yang datang dari luar seperti bunyi bising atau gangguan dari dalam diri seperti bisikan hati sendiri. Amatlah penting bagi kaunselor untuk mendengar dan memahami dengan jelas, dengan lebih peka sama ada dari segi suara maupun gerak-geri bukan lisan dari klien. Oleh yang demikian, barulah kaunselor dapat memahami mesej-mesej yang disampaikan oleh klien dengan lebih sempurna. Secara tidak langsung, tindakan ini dapat menunjukkan persediaan kaunselor untuk berhadapan dengan klien. Kaunselor boleh menunjukkan kemahiran mendengarnya dengan beberapa cara seperti berikut. Menyatakan semula iaitu seperti menceritakan semula apa yang telah disampaikan oleh klien dengan tepat. Menggambarkan semula iaitu seperti memfokuskan pada isi penting serta perasaan klien, akan tetapi kaunselor perlulah menggunakan perkataannya sendiri supaya menunjukkan kaunselor benar-benar faham dan mendengar percakapan klien tadi. Ketiga, memberikan respon. Yang kedua, saya akan menerangkan berkaitan dengan kemahiran membina hubungan. Proses kaunseling sangat berkait rapat dengan perhubungan antara kaunselor dan kliennya, di mana klien yang menghadapi masalah atau meminta bantuan kaunselor untuk menyelesaikan masalahnya. Kemahiran membina perhubungan merupakan juga langkah paling awal dalam proses kaunseling. Tujuannya untuk membina perhubungan yang mesra, saling mempercayai dan rasa selamat antara klien dan kaunselor supaya klien bersedia untuk berbincang. Proses ini termasuklah memberi perangsang kepada klien supaya sentiasa tenang dan memberikan tanggapan awal yang positif. Kaunselor perlu membina suasana sekeliling dan tingkah laku yang meyakinkan dan menunjukkan kemesraan. Kemahiran membina hubungan, terdapat beberapa sub kemahiran asas
iaitu 1. Membina suasana alam sekeliling. Contohnya, sesi perbincangan kaunseling selalunya mengambil masa kira-kira 30 minit atau lebih sedikit serta tajuk perbincangannya adalah serius, maka tempat yang sesuai amat diperlukan. Kedua, ialah suasana terapeutik. Contohnya, suasana yang aman dan tenang tanpa gangguan serta memudahkan perbincangan, penghayatan perasaan dan penglahiran idea-idea tanpa rasa terancam. Oleh itu, suasana terapeutik yang menyenangkan membolehkan sesi kaunseling berjalan dengan lebih lancar. Yang ketiga ialah ruang untuk berkomunikasi. Dalam sesi kaunseling, jarak atau ruang antara klien dan kaunselor haruslah dianggarkan tidak terlalu dekat sehingga mengganggu perbincangan dan tidak terlalu jauh sehingga menyukarkan kedua-dua pihak. Dalam menentukan jarak yang sesuai, klien perlu mengambil tempat dahulu, seterusnya kaunselor membetulkan jarak yang dirasakan selesa oleh kedua-dua pihak untuk berunding. Yang keempat ialah penampilan diri. Pandangan pertama kali amat penting dalam menentukan keberkesanan hubungan yang akan terjalin seterusnya. Sekiranya klien berasa selesa dan gembira dengan keadaan dan raut wajah serta cara kaunselor berpakaian, ini merupakan ciri pertama yang menentukan kejayaan sesi seterusnya. Yang kelima ialah ekspresi muka. Dalam sesi kaunseling, ekspresi muka dapat membantu menerangkan erti mesej yang hendak disampaikan. Oleh itu, adalah penting bagi para kaunselor mempamerkan ekspresi muka atau wajah yang dapat meyakinkan klien. Keenam pula ialah kontak mata. Fungsi kontak mata adalah untuk membolehkan kaunselor memberi tumpuan, menunjukkan minat, menunjukkan tanda hormat, menggalakkan perundingan, menimbulkan rasa penerimaan, menimbulkan rasa percaya mempercayai, menimbulkan rasa keselesaan dan menimbulkan rasa kesungguhan. Yang ketujuh ialah cara duduk dalam sesi kaunseling. Kaunselor yang baik akan duduk condong sedikit ke hadapan menghadapi kliennya yang menandakan beliau menerima dan bersedia untuk membantu. Cara duduk boleh menggambarkan penerimaan kita terhadap orang lain. Kedudukan dan pergerakan badan ini juga memberi nada dan makna dalam hubungan kaunseling. Yang ke-8 ialah pergerakan tangan dan kaki. Pergerakan tangan dan kaki yang sesuai dapat memudahkan komunikasi, tetapi pergerakan yang terlalu banyak kadang-kala akan menjadi halangan dalam komunikasi antara kaunselor dan klien. Yang ke-9 ialah senyuman. Senyuman kaunselor boleh meredakan ketegangan emosi di pihak klien. Klien akan berasa selesa dan mudah untuk memulakan perbincangan. Senyuman juga harus diberikan mengikut kesesuaian dalam kaunseling. Sekiranya senyuman tidak sesuai, klien akan silap memberi interpretasi. Yang ke-10 ialah nada suara. Contohnya, nada suara membantu dalam memahami kontak dan situasi perkara yang dirundingkan. Dengan mendengar nada suara, kaunselor dapat memahami klien dengan lebih tepat. Nada suara selalunya membawa emosi yang terkandung di dalam sesuatu perkataan atau ayat. Dan akhir sekali ialah menggalakkan klien bercakap. Kaunselor menggalakkan klien bercakap dengan menggunakan soalan-soalan jenis terbuka. Kaunselor perlu mendengar dengan penuh teliti dan penuh empati. Sementara itu, semasa klien bercakap, kaunselor harus mendengar dan memberi perhatian, memberi respon yang minimal seperti menganggukkan kepala dan sebagainya untuk menggalakkan terus bercakap. Kemahiran ini perlu digunakan oleh kaunselor untuk membawa klien menghadapi realiti dengan cara menyelaraskan tingkah laku, mental, emosi, komunikasi lisan dan bukan lisan. Tujuannya untuk membetulkan dalih ataupun ketidakseimbangan kenyataan yang diberikan oleh klien. Akan tetapi, kaunselor harus berhati-hati semasa menggunakan kemahiran ini kerana jika klien tersebut belum bersedia menghadapi konfrontasi, klien itu akan merasakan bahawa dirinya terancam. Ini kerana dalam proses ini tidak boleh wujud dengan cara paksaan dan
Ini juga kerana klien tidak memahami akan konfrontasi yang dibuat sebenarnya bukan bersifat agresif dan menentang, tetapi bertujuan untuk menyediakan klien tentang ketidakseimbangan kenyataan dan yang diberikan. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi boleh dikatakan kemahiran yang sangat penting bagi seorang kaunselor. Kaunselor perlu mengelakkan diri daripada menggunakan perkataan-perkataan yang sukar untuk difahami oleh klien. Seorang kaunselor seharusnya menggunakan ayat-ayat yang biasa dan bukannya dari buku akademik. Ini kerana bukan semua klien adalah berpelajaran tinggi ataupun mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Oleh itu, kaunselor perlu cuba untuk menggunakan perkataan yang mudah supaya klien tidak akan berasa rendah diri apabila berdepan dengan kaunselor. Selain itu, kaunselor juga perlu mengelakkan diri daripada menggunakan ayat-ayat yang panjang dan berbelit-belit. Ianya bertujuan untuk mengelakkan klien daripada menjadi keliru dan tidak faham apa yang diperkatakan oleh kaunselor. Komunikasi bukan lisan pula melibatkan postur badan, kotak mata dan gerak badan kaunselor. Kaunselor boleh mengangguk kepalanya, membesarkan matanya bagi menunjukkan minat, memberi postur duduk yang mencondong ke hadapan sedikit dan lain-lain lagi gerak balas. Terdapat 5 cara utama dalam menghantar komunikasi iaitu 1. Mesej vokal. Mesej yang dihantar melalui suara, contohnya melalui volume, artikulasi dan nada. Yang kedua ialah mesej badan. Mesej yang dihantar melalui bahasa badan, contohnya melalui renungan, kontak mata, ekspresi muka, postur badan dan pakaian. Yang ketiga, mesej sentuhan dan keempat, mesej berbentuk aksi. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan kemahiran melakukan dorongan minima. Dorongan minima diperlukan untuk memberikan sokongan dan dorongan kepada klien untuk meneruskan sesi perbincangan. Dorongan minima boleh dikatakan sebagai pemberi respon atau ungkapan ringkas ataupun pergerakan positif yang menggalakkan klien untuk terus bercakap dan memberikan keterangan. Sebagai contoh, seperti mengungkapkan perkataan teruskan, lepas itu, kemudian, jadi, terangkan lagi, oh, senyuman, kerutan di dahi, angguk kepala, sentuhan, ya dan lain-lain lagi. Tujuan kaunselor melakukan kemahiran dorongan minima ialah untuk memberangsangkan klien untuk teruskan bercerita. Menunjukkan bahawa kaunselor sedang mendengar dan faham apa yang sedang diperkatakan oleh klien. Hishamuddin Haji Ismail 1999 menjelaskan tujuan melakukan dorongan minima ialah 1. Mempengaruhi arus perbualan, 2. Menolong penerokaan kendiri klien, ketiga, supaya klien terus bercakap dan keempat, kaunselor memberi perhatian. Dan akhir sekali saya akan menerangkan berkaitan dengan kemahiran berempati. Berempati merupakan proses di mana untuk memahami emosi dan perasaan seseorang. Dengan menggunakan kemahiran ini, kaunselor dikatakan berkeupayaan untuk memahami emosi dan dapat merasai apa jua yang dirasakan oleh klien tersebut. Di samping itu, klien akan merasakan bahawa kaunselor ialah seorang pendengar yang baik, memahami keadaannya dan mengambil berat tentang dirinya kerana kaunselor berusaha untuk memahami situasi sebenar yang dihadapinya. Emosi seseorang itu tidak mudah untuk difahami oleh pihak kedua. Oleh itu, untuk menguasai kemahiran ini, pertama sekali kaunselor perlu berupaya untuk membandingkan antara emosi dan sikap. Di mana emosi ialah perasaan yang dialami seseorang manakala sikap ialah kepercayaan tentang kejadian semasa, lepas dan akan datang.
Kaunselor juga perlu memerhatikan perkara-perkara lain. Terlebih dahulu, kaunselor perlu perhatikan tanda-tanda yang ada pada klien seperti nada suara dan riak muka. Secara ringkasnya, memahami seseorang klien memerlukan satu penelitian yang mendalam. Selain itu, kaunselor juga harus peka terhadap setiap gerak-geri buka lisan klien serta percakapannya bagi memahami perasaan yang dialami klien dengan lebih mendalam. Di samping itu, kaunselor juga boleh membawa pengalaman perasaan kliennya kepada pengalaman perasaan diri sendiri bagi memahami kliennya. Sekian saja daripada saya. Saya akan memberikan kepada rakan sekumpulan saya untuk menerangkan berkaitan dengan kemahiran asas kaunseling yang lain. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Hafiz Syazwan bin Nasib, TB 180084. Saya akan menerangkan antara 5 kemahiran asas dalam bimbingan dan kaunseling. Okey, yang keenam adalah kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin terbahagi kepada dua bahagian, iaitu memimpin secara tidak langsung dan memimpin adalah kemahiran membuat refleksi perasaan. Okey, refleksi perasaan merupakan pengulangan atau menyebut semula percakapan klien dalam satu rangkai kata yang pendek tetapi padat. Pengulangan yang dibuat adalah sebagai pembayang yang mencerminkan perasaan atau keseluruhan isi disampaikan oleh klien tadi. Okey, membuat refleksi perasaan bukanlah sekadar mengulang semula perkataan yang diluahkan oleh klien tetapi juga merupakan satu cara untuk membuat kesimpulan tingkah laku klien yang dapat membayangkan isi pemikiran, perasaan dan tindakannya sendiri. Okey, membuat refleksi ini lebih kepada kita recall balik apa yang klien cakap dengan kita sebagai kaunselor lah. Okey, refleksi terbagi kepada 3. Okey, seterusnya kemahiran menghadapi kesenyapan. Okey, seterusnya kemahiran mengurus kesenyapan. Okey, akhir sekali kemahiran merumus. Okey, merumus adalah penyataan atau pengikatan semula bahagian isi dan perasaan penting yang telah dikatakan oleh klien dalam sesi kaunseling tersebut. Rumusan adalah lebih meluas jika dibandingkan dengan parafrasa. Kemahiran merumus ini bertujuan untuk menyadarkan klien dan mengimbas kembali apa yang telah dibincangkan semasa sesi kaunseling itu. Okey, so kemahiran merumus ni adalah sama dengan kesimpulan. So dalam satu sesi kaunseling, kita sebagai kaunselor perlu membuat kesimpulan atas apa yang telah dibincangkan dengan klien pada sesi kaunseling tersebut. Okey, kemahiran merumus ni ada waktu-waktu yang sesuai untuk merumus. Okey, waktu yang pertama sekali adalah di permulaan. So kita sebagai kaunselor kita boleh merumuskan pada permulaan apa yang telah dibincangkan dengan klien pada sesi sebelumnya. Okey, yang kedua adalah semasa. Okey, dalam waktu semasa sesi kaunseling kita juga boleh merumuskan apa yang klien telah bincangkan dengan kita dari awal kita mulakan sesi kaunseling sehingga waktu semasa. Okey, akhir sekali penghujung. Salam sejahtera doktor, nama saya binti Stabajau anak latang CB 180064. Saya wakil kepada guru kami untuk merumus tugasan ini. Sebagai rumusan untuk menjadi seorang kaunselor, kita haruslah mempunyai kemahiran yang telah terlatih dan
profesional. Kemahiran ni yang terlatih tersebut akan digunakan dalam proses kaunseling klien, di mana apabila proses yang telah kita pelajari dan terlatih itu akan kita diaplikasikan kepada klien kita. Oleh itu, kepercayaan klien terletak pada kemahiran kaunselor. Kaunselor perlu memahami kemahiran yang telah terlatih dan mengaplikasikan ke atas klien mengikut tempat, masa dan keadaan yang sesuai untuk menjalankan sesi kaunseling tersebut. Kemahiran yang tidak sesuai akan mempengaruhi segala proses kaunseling dari peringkat pertama proses tersebut dijalankan. Sekiranya proses kemahiran yang tidak sesuai dilakukan ini dan akan menyebabkan lebih sukar bagi klien untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh setiap klien akibat kehilangan keyakinan dan kepercayaan klien terhadap konselor tersebut. Selain itu juga, sebagai konselor, kita haruslah mempunyai ciri-ciri konselor, iaitu kemahiran yang baik menangani masalah setiap klien, personaliti yang baik dan punya sikap yang adil. Malah sikap atau nilai murni yang baik seperti tidak menggunakan kepentingan diri sendiri untuk keuntungan kewangan daripada klien untuk mendapatkan kewangan dari klien, seksual, emosi dan sebagainya. Malahan itu, setiap klien semestinya berpandangan terbuka ataupun bersikap terbuka agar memahami peranan yang penting bagi mengelakkan pandangan yang negatif daripada klien. Kaunselor yang berkebolehan haruslah memasuki boleh ataupun berkeyakinan untuk memasuki ruang ataupun dunia klien yang membenarkan dirinya mengalami proses mental dan emosi yang dialami oleh klien. Sifat memahami dan menghayati permasalahan klien adalah tanggungjawab sebagai kaunselor. Dalam melaksanakan tugas sebagai kaunselor, kita hendaklah mematuhi peraturan negara, undang-undang negara dan pelaksanaan tugasnya berlandaskan undang-undang tersebut. Sebagai kaunselor, kita mesti mengikuti undang-undang negara seperti mana yang telah dimaktubkan oleh negara Malaysia sendiri, agar jika kaunselor itu melaksanakan tugas beliau berlandaskan undang-undang negara, tidak mungkinnya berlaku sebarang pencanggahan dengan melanggar peraturan undang-undang bagi mengekalkan kesejahteraan antara kaunselor dengan klien itu sendiri. Tambahan itu juga, peranan kaunselor haruslah memahami dan menghormati unsur sosio budaya masyarakat di mana dia berkhidmat. Sosio budaya setiap klien adalah satu isu yang akan dipegang ataupun satu amanah yang akan dipegang oleh kaunselor untuk menjaga kesejahteraan sepanjang proses kaunseling dilakukan agar tidak berlakunya kecurigaan klien kepada kaunselor. Contohnya, tindakan yang membocorkan hal peribadi ataupun sosial budaya kepada orang lain adalah salah satu perbuatan tidak sepatutnya dilakukan oleh kaunselor di luar proses kaunseling itu berlaku, selepas proses kaunseling itu berlaku. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih doktor.